Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Rabu 30 Mac. Kerajaan negeri akan berbincang dengan Kerajaan Persekutuan berhubung isu penangguhan pembinaan Kompleks Imigresen, Kastam dan Kuarantin CIQ di Serudong Kalabakan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan pembinaan CIQ itu perlu diberi keutamaan kerana ia penting untuk Sabah yang menjadi laluan sempadan antara negeri ini dan Nusantara di Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu negara baharu Indonesia. Projek yang cukup penting dan tidak boleh ditangguhkan kerana kita bersempadan dengan Kalimantan, Indonesia dan sebagainya. Dan memang projek ini amat perlu bagi Sabah supaya satu laluan yang kita boleh gunakan bagi mereka yang masuk ke Sabah ataupun ke sebelah Tawau di sana. Jadi kalau lambat buat ini, mereka masuk nanti jalan tikus. Jadi susah kita kawal. Datuk Haji Ji ditemui pemberita selepas melancarkan setahun Hala 7 Sabah Maju Jaya di Ibu Negeri. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Haji Ji berkata, kerajaan negeri juga sedang dalam peringkat akhir memuktamadkan rundingan bersama Kerajaan Persekutuan berhubung kajian semula pemberian khas kepada negeri Sabah di bawah Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Dalam pada itu, kerajaan negeri juga menyasarkan pertambahan hasil negeri dengan penerokaan sumber baharu, inisiatif-inisiatif pelaburan dan pelbagai aktiviti ekonomi lain melalui pembayaran seperti cukai, premium tanah dan royalti. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, jumlah jangkitan baharu meningkat kepada 251 kes semalam, pertambahan 57 kes berbanding hari sebelumnya. Manakala 2 kematian dilaporkan masing-masing di Kota Kinabalu dan Kudat. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kes jangkitan sporadik masih tinggi iaitu 54.58%. Bagaimanapun ia dilihat semakin menurun walaupun secara perlahan-lahan. Semalam hanya 12 daerah merekodkan kategori ini sebagai punca utama jangkitan baharu. Sebanyak 244 kes atau 97.21% daripada 251 kes baharu berada dalam kategori 1 dan 2, 2 kes kategori 3, 4 kes kategori 4 dan 1 kes kategori 5. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Prihatin dengan kebajikan penduduk terjejas kebakaran di Kampung Kurnia Jaya Tawau, Kerajaan Persekutuan kini dalam perbincangan dengan kerajaan negeri bagi mewujudkan 200 unit rumah transit untuk penempatan penduduk terbabit. Selain itu, Kerajaan Persekutuan juga turut mencadangkan pembinaan projek perumahan rakyat PPR di kawasan strategik sebagai penyelesaian jangka panjang. Kerajaan pusat akan cuba membantu mereka yang terkesan 680 KIR. Tapi jangka panjangnya kita sedang berbincang dengan kerajaan negeri untuk buat satu transit. Kawasan transit pun dah dikenal pasti oleh Majlis Perbandaran Tawau untuk kita bina tempat transit sementara bagi mereka yang dilanda bencana. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad ditemui pemberita selepas menyampaikan kit makanan kepada penduduk terjejas kebakaran di Kampung Kurnia Jaya, Tawau. Beliau memaklumkan penduduk terjejas di kawasan itu juga bakal menerima bantuan wang ihsan sebanyak RM1,000 setiap ketua isi rumah sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Sebanyak RM113,700 disumbangkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas, Datuk Seri Dr. Rudi Awah kepada masjid, surau dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dalam daerah tersebut.
Ia antara lain bertujuan meringankan beban ibu bapa membayar yuran PIBG di 18 sekolah dalam daerah itu selain membantu 35 masjid dan surau melaksanakan aktiviti menjelang Ramadan. Datuk Seri Rudi yang juga pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Majlis Penyampaian Sumbangan Berkenaan di Dewan Majlis Daerah Pitas. Program berkenaan merupakan kali kedua diadakan selepas tahun lalu melibatkan pertambahan RM10,000 untuk yuran PIBG. Dengan adanya bantuan ini akan memudahkan pihak pengurusan PIBG melaksanakan aktiviti PIBG dan juga boleh membantu pihak sekolah dalam meringankan juga bebanan ibu bapa khususnya yuran PIBG. Pihak Masjid Surau telah memanfaatkannya dengan sebahagiannya ada mengadakan majlis berbuka puasa pada bulan Ramadan. Ada juga menggunakan wang tersebut sebagai untuk membangunkan aktiviti-aktiviti di Masjid Surau lah. Datuk Seri Rudi turut mengumumkan warga Pitas yang mendapatkan rawatan di Hospital Daerah Pitas tidak perlu lagi membayar yuran pendaftaran. Sebaliknya ditanggung wakil rakyat tersebut. Bermula 1 hari bulan 4 ini, wakil rakyat bayar, saya bayar mencecah 3 hingga 5,000. Setiap bulan saya akan bayar kepada Hospital Pitas. Jadi ibu bapa tidak perlu lagi memikirkan tentang pendaftaran kemasukan mereka untuk dirawati. Turut disampaikan sumbangan kepada 10 pusat daerah mengundi PDM Dun Pitas bagi tujuan berbuka puasa nanti. Perbadanan Pembangunan Minyak dan Gas Sabah SOGDC bersama-sama kerajaan negeri komited membangunkan Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sepitang SOGIP dalam usaha menarik pelabur dalam dan luar negara. Ke arah itu, beberapa program dilaksana bagi berkongsi idea daripada pihak yang mempunyai kepakaran berkaitan minyak dan gas untuk membangunkan SOGIP selaras Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Pengarah urusan merangkap Ketua Pegawai Eksekutif SOGDC, Abdul Kadir Abdullah, antara program dilaksana termasuk SMJ SOGIP Week 2022, Networking Dinner, pertandingan golf amal dan forum yang dihadiri ahli akademik dari universiti tempatan serta pemain industri minyak dan gas. Dan diharap dengan networking ini kita dapat merapatkan lagi hubungan antara stakeholders dalam oil industry. Now, kita berkesempatan juga pada malam ini memberi satu CSR kepada NGO Pamikir, iaitu yang diterajui oleh budak-budak yang profesional. Beliau ditemui RTM selepas Majlis SMJ SOGIP Week 2022 Networking Dinner di Kota Kinabalu. Majlis ini turut menyaksikan penyampaian hadiah kepada pemenang pertandingan golf amal terdiri kaki tangan SOGDC dan pemain industri minyak dan gas di Sabah. Sebuah syarikat menjual kelengkapan peralatan muzik dan pengarahnya masing-masing didenda RM3,000 oleh Mahkamah Session Kota Kinabalu atas 4 pertuduhan menjual kelengkapan komunikasi tanpa perakuan Sirim Berhad, Sirim dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Hakim Nur Hafizah Muhammad Salim menjatuhkan hukuman itu ke atas Eastcon Trading Sendirian Berhad dan pengarahnya Chai Gua Fang 63 tahun selaku orang kenasaman OKS selepas mengaku bersalah terhadap pertuduhan tersebut. Mahkamah memerintahkan OKS menjalani hukuman penjara 3 bulan jika gagal membayar denda. Bagaimanapun, OKS membayar denda. Kedua-dua OKS didakwa menjual seunit audio video sender dan mikrofon tanpa wayar yang tidak diperakui pada 23 Jun dan 11 Mac 2020. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di Kompleks Karamunsing, Kota Kinabalu. Pertuduhan dilakukan mengikut Peraturan 16/1/B Peraturan Komunikasi dan Multimedia Standard Teknik 2000. Sementara dalam kes berasingan, seorang lelaki, Abdul Wahab Ismail, 31 tahun, didenda RM10,000 atas 2 kesalahan menghantar bahan berunsur lucah menerusi aplikasi Facebook Messenger kepada seorang wanita 3 tahun lalu. Herba tempatan Sabah berpotensi dibangunkan dalam industri penghasilan produk kecantikan dan kesihatan organik yang lebih selamat dan bebas bahan kimia berbahaya.
Ini dibuktikan Institut Penyelidikan Bioteknologi Universiti Malaysia Sabah UMS yang berjaya menghasilkan produk kecantikan dan kesihatan organik hasil penyelidikan terhadap buah tempatan durian Belanda dan sarang burung. Menurut pakar biokimia Institut Penyelidikan Bioteknologi UMS, Profesor Madya Dr. Muhammad Safiquzzaman Siddiqui, idea penyelidikan produk kesihatan organik tercetus pada 2017 berikutan isu pengharaman produk kosmetik tempatan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya dan terlarang ketika itu. The cosmetics, the synthetic cosmetic, making the changing your skin and making you beauty. But if you think the long term using the chemical cosmetics, it can make you the cancer. So Jacobs et al. 2018 is reported 41% cancer caused by the cosmetics related. Beliau berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM di UMS Kota Kinabalu. Menurut Dr. Muhammad Safiquzzaman, durian Belanda dan sarang burung dipilih sebagai ramuan utama penghasilan produk tersebut. Ini kerana durian Belanda mengandungi sebatian bioaktif yang antara lain berfungsi sebagai antioksidan, manakala sarang burung mengandungi kolagen yang terkenal dengan manfaat untuk kecantikan kulit. Katanya UMS akan terus membuat penyelidikan terhadap herba-herba tempatan di Sabah bagi mengenal pasti khasiat dan manfaatnya kepada kesihatan. Turut dikaji potensi tawawuh dan moringa yang digunakan dalam perubatan tradisional sebagai produk kesihatan. Lebih ramai orang perseorangan tampil bekerjasama dengan institusi kesihatan serta pihak hospital dalam memperkasa kempen derma darah di negeri ini. Usaha murni seumpama memperlihatkan keprihatinan pelbagai pihak dalam membantu golongan memerlukan darah. Setahun sekali membuat kempen ini adalah bertujuan untuk membantu unit tabung darah Hospital Sandakan untuk mendapat bekalan darah sepanjang bulan Ramadan. Biasanya kurang bekalan darah, jadi kami tampil untuk membantu kerana rasa sifat tanggungjawab kami. Bagi kami dari tabung darah mengucapkan ribuan terima kasihlah sebab ada juga individu-individu yang persendirian yang tampil untuk membantu kami di tabung darah HDOK khasnya dalam kerja-kerja charity sebeginilah. Kempen derma anjuran di Seafood Paradise dengan kerjasama unit transfusi darah HDOK Sandakan diadakan di lobi Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Keluarga Malaysia kekal patuh SOP walau di mana anda berada. Kita jaga kita. Saya Emran Azmi Rosli. Salam hormat. Selamat menyambut Hari RTM yang ke-76. RTM teman setia anda. Selamat menyambut Hari RTM yang ke-76. RTM tetap unggul. Selamat menyambut Hari RTM yang ke-76. RTM teman setia anda. Selamat menyambut Hari RTM yang ke-76. RTM tetap unggul. Selamat Hari RTM ke-76. RTM teman setia anda. Selamat menyambut Hari RTM ke-76. RTM teman setia anda. Selamat menyambut Hari RTM ke-76. RTM teman setia anda.